Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dan taufiknya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk pengajian siri akidah karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dan kita pada siri yang keempat sudah. Hari ini kita akan masuk kitab yang keempat. Kita telah menghabiskan bahagian yang pertama, iaitu bahagian Al-Aqidah Fillah. Kita tengok dulu, ulang kaji. Kita lalu kitab Al-Aqidah Fillah. Kemudian kita dah lalu kitab Alamul Malaikatul Abrar, Alam Malaikat. Dan kita dah juga baca Alamul Jin Wasyayatin. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk meneruskan bacaan kitab yang keempat ni. Nak mau khatam dengannya. Dah baca khatam 3 kitab, Alhamdulillah. Tahun berapa kita mula, Syekh Amiruddin? 2009 kan? 9, 10, lama tu. Mula dapat degree dah tu. Tak apa, kita baca perlahan InsyaAllah. Hari ini kita masuk pula yang keempat, iaitu Ar-Rusul War-Risalat. Bab, kalau kita tengok kitab ni, Rasul dan Risalah. Kalau kita tengok tajuk je, kita kaji tajuk Rasul, kita akan tengok dalam kitab ni apa maksud Rasul. Apakah perbezaan antara Nabi dan Rasul. Cuma secara umumnya Rasul ini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kita kata utusan lah. Jadi kalau Rasul Melayu, utusan Melayu. Bukan Rasul Ali, utusan Melayu lah. Messenger, kita kata Rasul tu messenger. Sebab itulah kita akan tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi puji kita, segala puji kata bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan Rasulullah itu mendapat petunjuk. Maksudnya wakil kepada Rasulullah tu dapat taufik. Kita kata Rasulullah. Dan risalah maksudnya apa? Risalah tu ialah daripada perkataan risalah, Rasul juga, iaitu yang dihantar, iaitu dengan apa yang dia dihantar. Itu yang kata risalah. Dan buku ni Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dan ini bahagian yang keempat. Kita baca dia punya muqaddimah kitab. Cara adabnya, kalau kita baca kitab, kita akan baca muqaddimah penulis sendiri. At-Tamhid atau Tamhid. Kata pengantar, muqaddimah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjadikan dia di kalangan orang yang salihin, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ini surah apa ni? Al-Kahf kan? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya Al-Kitab. Yang kita sebut sebelum ni kan, Allah Ta'ala bila sebut hamba, mesti Allah Ta'ala sebut dalam bentuk pujian. Sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Segala puji bagi hambanya yang telah menurunkan ke atasnya
Al-kitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya Al-kitab. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Iwaj maksudnya bengkok. Maksudnya Quran tu tak ada yang bengkok dari segi lafaznya, bahasanya, maupun dari segi maknanya. Tak pernah ada pertentangan di antara dalam isi kitab tu. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ta'ala kata apa? Kalau kitab itu daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu akan nampak dalam kitab itu ikhtilafan katsira, banyaknya pertentangan antara dalam kitab. Macam kita lah, kadang-kadang kita cakap macam ni, sekali lagi jumpa cakap macam ni pula. Hatta imam-imam kita pun dia berubah dari segi fatwanya. Kalau kita buka fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi pun, kadang-kadang macam fatwa macam boleh, baca sekali lagi tak boleh pula. Nampak, kita kata seolah-olah itu kita manusia. Manusia itu sentiasa berubah, dia tidak lurus sentiasa, dan sentiasa terkesan dengan keadaannya dan ilmu yang ada padanya. Tidak seperti Al-Quran. Allah SWT telah menjadikan Al-Quran itu elok dari segi awal lagi dah, tidak ada kebengkokan padanya. Itulah para orientalis cuba untuk mencari kebengkokan pada Al-Quran itu, namun hingga sekarang tak berjaya nak cari. Sehingga ada sebahagiannya dia mempertikaikan Al-Quran. Dia kata bahawa banyak perkataan dalam Al-Quran ni dia ambil dari segi daripada bukan Arab. Ini satu artikel yang ditulis oleh Islam Liberally di Indonesia oleh Al-Absar Abdullah nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hujahnya dangkal, tak kuat. Kita kata bahawa banyak perkataan yang di-mu'arrab, kita kata yang diarabkan dan dipakai dalam Al-Quran, dan itu bukan satu bentuk peniruan ataupun kita kata Al-Quran ni lemah dari segi perkataan, tak cukup vocab. Maka itu yang perkataan dipakai oleh orang Arab dahulu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyim, maksud qayyim tu apa? Dia lurus, qayyim, tegak. Lepas tu kita ada doa kan, doa sembahyang tahajud. Doa tersebut, anta qayyumus samawati wal ard, segala puji bagimu ya Allah, anta qayyumus samawati wal ard, penjaga langit dan bumi. Sebagai bimbingan yang lurus, qayyim, liyunzira ba'san syadidan, untuk memberi peringatan berkenaan dengan ba'san, azab, siksaan yang pedih, min ladunhu, daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yubashshiral mu'minin. Yang kedua, Al-Quran ini bukan sekadar memberi peringatan, dia juga memberi berita gembira. Wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, bahawa sesungguhnya baginya adalah ganjaran yang baik. Seolah-olah penulis ni bawa ayat ni mula-mula sekali sebab dia nak kata inilah asas kita nak mengaji pasal Rasul dan Risalah ni lah. Sebab kita ada pada kita ni kitab. Kitab ini memberi kita penerangan tentang mana buruk, mana yang baik, mana syurga, mana neraka. Tapi sebelum kita nak duk mengaji pasal kitab ni, dia kata anzala ala abdihi, ke atas hambanya. Siapa hamba dia ni? Inilah hamba yang kita nak mengaji berkenaan dengan para rasul tersebut. Segala puji bagi Allah yang menurunkan sebuah kitab kepada kita, kata penulis. Di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum dan sesudah kita. Kitab itu menjadi hukum di antara kita secara tegas tanpa main-main. Orang-orang sombong yang meninggalkannya akan dimusnahkan oleh Allah. Barang siapa yang mencari petunjuk pada selain yang telah diturunkan Allah, maka dia pasti akan menyesatkannya. Ia adalah tali Allah yang kuat, hablullahil matin, zikir yang bijaksana. Itu Arab dia. Wa huwa dzikrul hakim wasiratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa alladhi la tazighu bihil ahwa, ia tidak menyesatkan hawa nafsu. Maksudnya apa maksud dia? Maksudnya hawa nafsu tak boleh sesatkan Al-Quran ni. Maksudnya siapa yang ikut Al-Quran, hawa nafsu tak boleh sesatkan dia. Itu maksud dia. Terjemahan dia kata apa? Ia tidak menyesatkan hawa nafsu. Bukan macam tu. La tazighu bihil ahwa'u. Ahwa' tu, kalau terjemah buku ni, ia tidak menyesatkan hawa nafsu. Salah ni. Dari segi fa'il maf'ulun bih pun salah.
Kalau ada bihi, la tazigu bihi al-ahwa, tu dia jadi apa? Ahwa tu jadi fa'il lah. La tazigu bihi al-ahwa, maksudnya hawa nafsu ni tak akan sesat dengannya. Okey. Wala taltamsu bihi al-alsun, dan tidak menggelincirkan lisan. Maksudnya kalau kita pegang Al-Quran ni, insya-Allah kita punya lidah tu akan terjaga. Tak macam sekarang kan, lidah tak jaga. Lagi Allah Ta'ala uji dengan ujian yang berat, lagi tak jaga lidah. Lagi jatuh kapal terbang, lidah pun tak jatuh juga. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata kat Muaz kan, Nabi kata apakah yang menjaga semuanya, kata Nabi kepada Muaz. Kan Nabi Muaz tanya, ya Rasulullah, beritahu aku amalan yang masukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku ke dalam neraka. Nabi kata, laqad sa'alta an azim fa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Nabi kata, itu soalan yang sangat agung, ia adalah mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkannya. Iaitu Nabi kata, jagalah mengucap kalimah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Kemudian surah 5 tadi, rukun Islam tu. Kemudian kamu tahu tak apakah itu zirwatul Islam atau Rasul Islam wa amuduhu wa zirratu sinamihi. Nabi kata, kamu nak tak tahu apakah itu tiang Islam, kepalanya dan dia punya mahkotanya. Jadi tiang Islam itu jihad fisabilillah, atas sekali itu jihad fisabilillah. Tiang tu salah. Kemudian Nabi kata, kemudian Nabi sebut wasadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti kebenaran iman kamu. Wasabru diya, kesabaran itu adalah cahaya. Dan Quran itu hujah ke atas kamu atau hujah bagi kamu, kata Nabi. Dan Nabi sebut semua benda-benda kebaikan tadi. Nabi kata, nak tak aku sebutkan kepada kamu perkara yang dapat menjaga semua kebaikan tadi. Lagi Nabi pun tunjukkan dekat lidah. Nabi buat macam ni. Sekali Muaz kata, ya Rasulullah, adakah kita ni akan diazab sebab benda kecil ini? Lidah ni kan nipis, seketul je. Kalau kita makan lidah masak merah pun tak puas, betul tak? Sekejap dia habis. Nipis je, betul tak? Dan kata, hal yakubbun nas ala manakhirihim illa min hasaidi alsinatihim. Dan tidaklah seorang itu terperosok muka dia ke dalam neraka melainkan kerana adalah hasil tuaian daripada lidah-lidah dia. Sebab itulah kata tulis ni, dia kata wala taltabisu bihil alsun. Kalau kita pegang Quran, lidah tu tidak akan taltabis, akan buat kesalahan. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan habis keajaibannya. Sekarang buat PhD pasal Quran tak habis-habis. Ada je tajuk nak buat PhD pasal Al-Quran. Al-amthal fil Quran, misal-misal dalam Al-Quran. Hatta perkataan, ada yang buat PhD perkataan dengan huruf hamzah dalam Al-Quran saja. Tu itu boleh buat PhD kat tu. Subhanallah. Wala yashba'u bihi minhul ulama. Ulama tak pernah kenyang dengannya. Yashba' ni maksudnya kenyang lah. Ana syab'an bahasa Arab. La yashba'u bihi minhul ulama man qala bihi sadaq. Siapa yang berkata dengannya benar. Betul Nabi kata, fa inna asdaqal hadith kitabullah. Sebenarnya perkataan adalah kitabullah. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengannya maka dia akan dapat ganjaran. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhukum dengannya maka dia berlaku adil. Betul Allah Ta'ala kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala memerintahkan kamu agar kamu ini menunaikan amanah-amanahnya. Dan bila kamu berhukum ke atas manusia, maka berhukumlah dengan adil. Nampak tak? Maka kalau kita tengok ayat tu, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menyuruh kamu untuk menunaikan amanah-amanahnya dahulu. Kemudian bila kamu berhukumlah dengan adil. Maksudnya apa? Maksudnya kamu ini tidak akan berlaku adil selagi tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala beri amanah tadi. Jadi amanah itu maksudnya apa? Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, naqlan al-Mujahid dan lain-lain, dan dia diriwayatkan daripada Mujahid dan lain-lain, amanah itu adalah perintah Allah Ta'ala, halal dan haram. Maksudnya perintah kepada menunaikan hukum Allah Ta'ala itu satu kewajipan, dan kemudian tunaikan kewajipan tadi dengan adil.
Bukan seperti sebagai manusia faham macam ni. Tak semestinya kita laksanakan undang-undang Islam. Yang penting adil. Dia ambil part kedua daripada ayat tu, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila kamu berhukum ke atas manusia, maka hukumlah dengan adil. Dia ambil bahagian kedua tu. Ambil bahagian pertama mana? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah Ta'ala suruh menunaikan amanah. Amanah tadi adalah menjalankan hukum Islam. Lepas tu kita pelik setengah orang bila dia kata tak semestinya kena sebat, tak semestinya kena buat hukum rejam, tak semestinya kena buat hukum Islam yang lain ni. Yang penting dia berlaku adil. Allah Ta'ala declare dah tadi, kamu ini tak berlaku adil selagi kamu tidak menjalankan amanah ni, hukum Islam tadi. Ini benda yang kita perlu betulkan di zaman kita sekarang ni. Banyaknya fitan, banyaknya talbis syaitan, banyak talbis daripada iblis ini. Dia menggambarkan kita yang penting adil, bukannya hukum Islam tu. Yes, bila laksanakan hukum Islam, kena laksanakan hukum dengan adil. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Maksud wa antahkumu bil adl. Ada orang dilaksanakan hukum Islam tapi tak dilaksanakan dengan adil. Itu berlaku juga. Ini juga satu kecacatan. Tapi tak boleh kamu kata kamu tak jalan hukum Islam, yang penting kita berlaku adil. Ini bahaya. Betul kita apa? Wa idza man hakama bihi adal wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Sesiapa yang mengajak kepadanya, maka dia mendapat petunjuk kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Kata penulis lagi, wa usalli wa usallimu, dan aku berselawat dan berucapkan salam ala abdihi wa rasulihi Muhammad arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq, ke atas hambanya dan rasulnya Muhammad. Itu panggilan yang paling Rasulullah SAW suka, betul tak? Panggillah aku, dan semuanya aku ini adalah hambanya dan rasulnya. Sebab itulah kita tak panggil dengan panggilan yang lain. Ya, sabit dalam hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah sayyid waladi Adam, aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Bahkan Nabi adalah penghulu sekalian mursalin, sekalian rasul. Tapi kita jarang dengar para sahabat radhiyallahu anhum. Hampir kalau kita buka kitab hadis, tak ada orang yang kata sayyiduna Rasulillah, sayyiduna Rasulillah, sayyidina ni. Yang kita dengar abduhu wa rasuluh. Kalau kita baca hadis ya Rasulullah, tak ada kata ya sayyiduna, tak pernah sekali. Tuan-tuan bukalah kitab hadis, kalau kita baca Sahih Bukhari daripada awal sampai habis, tak pernah ada pun bila sampai kat sahabat qala sayyiduna Rasulillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang sangka panggilan tersebut adalah panggilan yang tak sempurna. Sayyiduna lebih sempurna, lebih memuji. Dan Rasulullah itu yang paling tinggi sekali. Apakah makam yang tertinggi bagi sekalian manusia? Adakah penghulu ataupun rasul? Saya tanya, rasul. Bukan raja, bukan penghulu. Lepas tu ada nabi-nabi yang jadi raja, betul tak? Tapi tak dipanggil pun Malik Sulaiman, Malik Daud, tak pernah pun. Sebab apa? Allah Ta'ala memberi satu gelar yang lebih mulia daripada Malik tadi, daripada raja tadi, iaitu Rasul. Arsalahullahu bil huda wa dinil haq. Allah Ta'ala telah menghantarnya dengan petunjuk huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Baina yaday sa'ah, di hari as-sa'ah. Yaday sa'ah maksudnya di hari akhir zaman. Sebab itulah bangkitnya Nabi SAW itu tandanya hari kiamat. Bangkitnya Nabi SAW baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira, sebagai basyir wa nadhir. Tugas Nabi memberi peringatan dan juga memberi berita gembira. Berita gembira bagi yang beriman, dan berita ancaman ke atas orang yang tak ikut cakap Nabi. Wa da'iyan ilallah, dan mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izinnya, sirajan munira, lampu yang bercahaya. Fa khatama bihi risalah, dengan Nabi lah terhentinya risalah, ditutupnya risalah, iaitu risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar Siddiq dengan Umar jarah Ummu Aiman kan? Ummu Aiman menangis. Bila tanya asal menangis, Ummu Aiman kata, bukankah Rasulullah telah dapat kedudukan yang lebih baik
daripada kita sekarang. Kata aku menangis bukan sebab itu. Kita semua tahu Rasulullah kedudukannya lebih baik daripada apa yang berada kat dunia ni. Bahkan dalam hadis yang sahih kan, ada orang memilih di antara bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan pengikut dia, memilih apa yang di sisi Allah. Lalu hamba tersebut telah memilih apa yang di sisi Allah, kata Nabi kan. Maka Nabi itu itulah Muhammad SAW. Tapi Muhammad kata aku menangis sebab terhentinya risalah, terhentinya wahyu. Kita tak boleh lagi dah macam dulu, ada masalah je tanya soalan turun wahyu, ada masalah tanya soalan turun wahyu. Itu kita kata fa khatama bihi risalah wa hudiya bihi min ad-dhalalah, dan orang dia dapat petunjuk dengannya daripada kesesatan. Lepas tu Nabi kata apa? Wa khairal hadi hadyu Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hudiya bihi min ad-dhalalah. Kalau segala riwayat wa khairul huda hudallah. Dan segala riwayat wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadi Rasulillah. Wa 'allama bihi min al-jahalah wa 'ullima bihi min al-jahalah, dan diberi atau Allah Ta'ala memberi ilmu dengannya daripada kejahatan, kejahilan, jahalah. Maksudnya siapa belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan jahil. Sebab tu kalau kita tengok kan, nah hadis kan Allah Ta'ala dia kata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah kan. Kitab tu Quran lah, hikmah tu apa? Sunnah kan. Tapi apa asal maksud hikmah? Apa asal maksud hikmah? Apa asal maksud hikmah? Kebijaksanaan. Maksud nampak tak cantik tak ulama-ulama kita tafsirkan? Allah Ta'ala akan menghantar Rasul, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, atau laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Rasul ni tugas apa? Yatlu 'alaihim ayati, bacakan ayat. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Rasul ni tugasnya untuk sucikan kita daripada dosa, daripada syirik, daripada bid'ah, daripada maksiat, daripada akhlak yang buruk, daripada khurafat. Semua benda ni Nabi bersihkan kita. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka al-kitab, kitab wal hikmah, ajarkan kepada kamu kitab dan hikmah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kitab tu apa? Al-Quran lah. Hikmah tu apa dia? Kalau kita buka kitab tafsir, dia kata sunnah Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni bukan hanya ajar kitab, tapi dia ajar sunnah. Poin yang saya nak bawa ni, kenapa ulama kita sebut hikmah itu sebagai sunnah? Nampak tak? Sebab perkataan asal hikmah itu adalah kebijaksanaan. Yu'tal hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kat sini diterjemahkan dengan sunnah ke? Tak, diterjemahkan dengan kebijaksanaan. Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dia nak bagi. Wa man utiya hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi kebijaksanaan ini, maka Allah Ta'ala beri kebaikan yang sangat banyak. Yang saya nak bawa poin kat sini adalah Allah Ta'ala menggelarkan hikmah itu sebagai sunnah. Maksudnya sunnah itu adalah kebijaksanaan. Siapa tak mengaji sunnah, dia jadi bodoh. Senang cerita. Betul. Kalau sunnah itu ialah hikmah, sunnah itu adalah kebijaksanaan, maksudnya tak sunnah itu adalah kebodohan. Betul, orang tak ada sunnah tu jadi bodoh. Tu angkat kelapa, angkat ni semua, jadi bodoh lah. Bodoh lah tu. Sah tak? Bodoh, satu dunia kata bodoh. Maksudnya secara fitrahnya manusia kata benda tu bodoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata bila tak ada sunnah jadi bodoh. Bila tak ada sunnah, yang tu joget terlompat-lompat. Bila tak ada sunnah, tu terjerit-jerit. Bila tak ada sunnah, nampak tak? Tak ada hikmah padanya. Cantik cantik mukadimah ni. Wa 'allama bihi minal jahala wa fataha bi risalatihi a'yunan umya. Dan Allah Ta'ala membuka dengan risalahnya mata-mata yang buta. Cantik ni, a'yunan umyan. Wa adhanan samma, dan telinga-telinga yang pekak. Wa quluban ghalfa, dan hati-hati yang ghulfan, hati-hati yang tertutup. Fa asyraqat bi risalatihil ardu, maka dengan risalahnya asyraqat ardu ba'da zalama, bercahayalah bumi ini setelah kegelapannya. Betul tak?
Betul Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahilladzi, kan? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan, alhamdulillahilladzi khalaqal, apa tadi sebut tadi? Alhamdulillah anzala khalaqal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah Ta'ala telah jadikan terang dan gelap. Kenapa Zul? Tak muat lah, masya-Allah. Dhulumati wan nur. Allah telah menjadikan, Waalaikumsalam, telah menjadikan cahaya, kegelapan dan cahaya. Allah Ta'ala panggil zulumat tu banyak, tapi nur satu. Dalam Quran ada wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Allah Ta'ala kan dalam Quran kan, Allah Ta'ala telah mencahayakan, menerangkan bumi ini dengan cahaya daripada Tuhannya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ta'allafat bihil qulubi ba'da syatatiha. Dan Allah Ta'ala telah menyatukan hati-hati manusia ini. Wa ta'allafat, ta'allaf, mu'allaf tu maksudnya dilembutkan hati kan, mu'allaf. Ta'allafat maksudnya hati itu telah dilembut-lembutkan, disatukan. Bihil qulub ba'da syatatiha, setelah hati itu berpisah-pisah. Kenapa berpisah-pisah? Sebab berakidah macam-macam. Dengan akidah Islam semuanya hati itu bersatu. Fa aqama bihil millatil auja, maka Allah Ta'ala menegakkan dengannya, meluruskannya millah yang telah bengkok. Millah yang bengkok ni siapa? Millatul Ibrahim kan. Millatul Ibrahim asalnya lurus, tapi telah dibengkokkan dengan tangan-tangan yang jahat ni lah. Wa awdaha bihil mahajjatul bayda, dan dengannya telah menerangkan mahajjatul bayda. Mahajjatul bayda ni apa? Madang kerapu lah, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pun tak saya lagi ni. Keluar. Wa awdaha bihil mahajjatul bayda, dengan Allah Ta'ala, dengannya Allah Ta'ala menerangkan, memberikan hujah yang jelas. Allah Ta'ala menggelarkan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai mahajjatul bayda, hujah yang, mahajjah yang terang, bayda, terang. Bayda ni dia membalaghah daripada terang abyad kan, bayda putihnya, mahajjah ni muannas, bayda. Kan Nabi kata apa? Mahajjatul bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Nabi kata Allah Ta'ala telah menghantar Nabi ni dengan hujah yang jelas. Al-Quran dan Sunnah ni jelas. Mahajjatul bayda lailuha kanahariha, malam macam siang, malam macam siang. Sunnah ni maksudnya, sunnah ni jelas. Sunnah ni bukan macam ilmu yang kena masuk dalam gua, masuk dalam hutan. Tak ada, tak payah. Bukan ilmu yang tak jelas. Kata bukan ilmu tak ada, tak sampai tahap lagi, tak ada macam tu. Dia jelas. Sebelum ngaji ilmu hatta dalam bab muamalat ke, dalam bab apa ke, sebenarnya jelas. Dan kalau kita tengok melalui dalil, yang tak jadi pening tu sebab dia baca furuk masail tu. Dia baca kitab-kitab fiqh yang tinggi-tinggi, kemudian ada furuk, ada masalah kecil-kecil dalam tu. Itu bijak kita, peningnya baca kitab fiqh ni. Tapi kalau kita baca kitab fiqh yang asalnya daripada dalil Quran Sunnah, dari Quran Sunnah, macam Ustaz Ali punya kelas tu kan, Matan Abi Suja' dia bagi Al-Quran dalil, Al-Quran fiqh apa hukum dalil, hukum dalil. Jelas, tak ada masalah ni, senang, mudah. Jelas masalah fiqh Islam ni. Tapi kita ni tak ngaji tu, tak jelas tu. Mahajjatul bayda wa syaraha lahu sadrah, dan Allah Ta'ala telah menerangkan dengannya hatinya. Wa wada'a anhu wizrah alladhi anqadha dhahrak. Kan Allah Ta'ala kata apa, surah apa tu? Al-Isra, alam nashrah laka sadrak, kami telah bukakan hati kamu wahai Muhammad. Maksudnya apa tu? Bukakan hati untuk apa? Tafsir. Siapa nak ngaji kelas tafsir Ustaz Ali? Tafsir 30. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah membukakan dada kamu? Siapa kelas Ustaz Ali ni? Tengok sikit muka dia. Siapa kelas Ustaz Ali ni? Apa maksud dia? Bukankah wahai Muhammad, kami telah bukakan dada kamu ya Muhammad. Maksudnya kami telah melapangkan dada engkau untuk menanggung risalah yang berat ini. Wa wada'na anka wizrak. Ini dia, wa wada'a anhu wizrah, maka kami telah mengangkat daripada kamu beban-beban. Beban apa ni? Beban apa ni? Dosa.
Antara hikmah Allah Ta'ala, antara hikmahnya Nabi menanggung risalah yang berat tu, Allah Ta'ala tarik daripada dia dosa. Wa rafa'na laka dhikrah, kan? Wa rafa'a dhikrah, dan mengangkatkan penyebutan kamu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Tak disebut nama Allah melainkan bersamanya ada Muhammad Rasulullah. Cantik tu, Wa ja'ala dhillati was-sighar wa ju'ila adh-dhillatu, atau wa ja'ala adh-dhillata was-sighara, dan dijadikan kerendahan, adh-dhillah kehinaan, was-sighar kecil, lemah, ala man khalafa amrah. Ini hadis Nabi ni sebenarnya, dia ambil daripada tengah hadis Nabi. Nabi kata wa ju'ilatir rizqi tahta rumhi, dijadikan rezeki itu di bawah anak-anak panahku, ataupun di bawah lembing-lembingku. Maksudnya zaman tu perang, rezeki itu diambil daripada harta ghanimah, harta rampasan perang. Lepas tu kalau ditanya apakah makanan yang paling halal dalam dunia ini, apakah makanan yang paling halal dalam dunia ini, apakah makanan yang paling Allah Ta'ala declare awal lagi dah, inilah harta paling halal sekali, harta rampasan perang. Allah Ta'ala kata wa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Allah Ta'ala declare, makanlah daripada harta rampasan perang kamu halalan tayyiban, halal tayyib. Maksudnya banyak-banyak makanan dalam dunia ni yang Allah Ta'ala declare ialah harta rampasan perang tu yang paling halal dan paling tayyib. Tapi jangan minta perang, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berharap jumpa musuh. Dan Allah Ta'ala kata wa ju'ilatiz zillatu was-sighar ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan kepada siapa yang menyalahi caraku, khalafa amri, cara sunnahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis riwayat Tirmizi, kita boleh tengok hadis tersebut. Dan siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Ala hini fatratin minar rusul, ketika rasul itu terputus. Dalam surah Al-Ma'idah, ala fatratin minar rusul, kami telah hantar kamu wahai Muhammad ketika fatrah. Ini kata alif fatrah tu. Dengar tak alif fatrah? Alif fatrah itu di mana zaman tidak ada padanya risalah para rasul, itu tak sampai. Ala fatratin minar rusul. Wa durus minal kutub. Maksud wa durus minal kutub ni, jangan kelas ni, jangan silap faham. Bukan. Apa terjemahan dia? Durus ni ialah hilangnya. Jadi durus dua maksud. Satu daripada perkataan darsun, pengajian. Satu lagi durus daripada perkataan darusa juga, iaitu indiras, iaitu hilangnya. Sebab itulah zaman Umar Abdul Aziz kan, dia suruh siapa tulis hadis tu? Ibn Syihab siapa? Zaman Umar Abdul Aziz, dia suruh salah satu ulama' pada zaman tu tulis hadis. Dia kata apa? Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabal ulama. Sesungguhnya aku ni takut apa? Durusal ilm, maksudnya hilangnya ilmu, wa dhihabal ulama, dan perginya para ulama. Itu kata Umar Al-Aziz. Masa tu dia suruh simpan hadis. Jadi kat sini kita apa? Wa durusul kutub, maksudnya dan hilangnya kitab-kitab, maksudnya hilangnya pengajian yang asal, pengajaran yang asal daripada kitab-kitab. Hina hurrifal kalim, ketika kata-kata itu telah dihurrif, ditahrif, diubah. Apa maksudnya ubah ni? Itu kitab-kitab sebelum kita, kitab semawi yang telah diubah. Sebab nanti dalam kitab ni kita akan tengok kejadian berkenaan dengan kitab-kitab dan seterusnya, dan kitab nombor 5 berkenaan dengan pengajian kitab, apakah bentuk tahrif yang berlaku dalam kitab Injil, Zabur dan Taurat. Tahrif tu maksudnya apa? Perubahan. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi wa nasu haddan mimma dhukiru bihi. Allah Ta'ala kata apa? Mereka itu telah yuharriful kalim, mereka telah mengubah ayat-ayat Allah Ta'ala am mawadhi'ihi, daripada tempatnya yang asal. Sebab itulah kita tengok dia ajar Nabi Isa, tak ajak kepada sembah dia. Dia kata Nabi Isa ajak sembah dia. Dia kata Uzair itu anak Allah. Dia kata Isa itu anak Allah. Dia kata tangan Allah Ta'ala itu kedekut. Dia kata Allah Ta'ala itu penakut. Dia kata Allah Ta'ala itu macam-macam tahrif kepada kitab-kitab mereka, sehinggalah akidah itu terkesan sampai zaman sekarang kepada apa yang berakidah dengan akidah mereka. Wa buddilati syara'i,
Dan syariat-syariat itu telah diubah. Nabi dihantar ketika mana tadi? Ketika tak ada Rasul, ketika kitab semua hilang, ketika Quran itu, kitab-kitab sebelum itu telah diubah. Dan syariat-syariat juga telah diubah. Syariat apa yang diubah ni? Syariat siapa? Syariat para anbiya sebelumnya lah. Syariat Nabi Ibrahim AS. Ibrahim pergi buat haji. Lepas tu sampai dekat depa ni, orang musyrikin ni buat apa? Maka du'ahum illa muka' wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka melainkan tepuk tangan dan siul. Macam siapa macam kenal dia? Macam kenal dia siapa ibadah macam ni? Bertepuk-tepuk tangan, apa ni, ibadah apa ni? Ketika dia tawaf. Bertawaf secara berbogel di Kaabah. Waktu Nabi hantar, kita baca kan, Nabi hantar Abu Bakar As-Siddiq dan Ali radhiyallahu anhu pada tahun ke-9 tu untuk declare kepada orang ramai, wa alla yatufa bil baiti uryanan. Lepas ini tak boleh, orang musyrik tak boleh masuk Mekah. Lepas tu tak boleh lagi dah tawaf berbogel. Nampak? Dia ubah syariat. Samalah kita makin lama kita tak mengaji sunnah, makin lama syariat itu akan diubah. Makin jauh dari kita Nabi SAW, makin banyaklah syariat itu akan diubah. Cantik mukadimah ni. Wastunida kullu qaumin ila dhulam araihim. Cantik. Dan setiap kaum, dan ketika itu setiap kaum ini tenggelam di dalam kegelapan pendapat-pendapat mereka sendiri. Akal-akal mereka. Orang Rom dan Yunani dengan falsafahnya. Orang Hindu juga dengan falsafah Hindunya. Orang di Parsi dengan falsafah Parsinya. Orang Arab musyrikin dengan kepercayaan karut-marut guru-guru dan tok-tok bomoh, dan juga dia punya tukang-tukang tilik mereka, Al-Kuhan, Wal-Arraf dan semua-semua geng-geng itu. Maka orang tak tengok lagi dia kepada Quran dan kepada kitab mereka. Dan Nabi dihantar ketika zaman itu. Jadi mana-mana kaum yang dia menjadikan akal pandangan mereka itu lebih besar pada Quran dan Sunnah, kita lihat kebinasaan akan berlaku pada kaum tersebut. Apa salahnya? Kan baik pandangan dia tu, pendapat dia lah. Pendapat dia itu lagi bagus daripada Quran dan Sunnah. Wa hakamu 'ala Allah wa baina ibadihi bimaqalatihim al-fasidah wa ahwa'ahum bi ahwa'ihim. Dan mereka ini berhukum ke atas Allah dan juga di antara hamba-Nya. Maksudnya dia buat keputusan ke atas Allah ni. Maksudnya apa sifat-sifat Allah tu dia hukum dengan pendapat-pendapat mereka, dengan maqalat, pendapat-pendapat mereka, kata-kata mereka yang rosak, dan juga hawa nafsu mereka. Betul, dia faham Al-Quran, dia faham Allah dengan falsafah. Aristotle dah bincang pasal Tuhan dah, tapi dibincang dengan cara falsafah. Itu juga dengan agama-agama lain, dia bincang dengan Tuhan itu dengan cara akal mereka, tanpa panduan wahyu dan risalah. Ini rosak. Kita kalau kita bincang pasal Allah Ta'ala pakai akal, semua tak boleh belaka lah. Nanti zaman sekarang ni, bila orang sekarang dia cari akal untuk menghukum ke atas Quran, dia jadi sesat tu. Itu je, Allah Ta'ala bukan di dalam bumi, bukan di luar bumi, bukan dalam, bukan luar, bukan atas, bukan bawah, bukan kanan, bukan kiri. Habis itu kat mana? Kalau bukan dalam, bukan luar, maksudnya ada ke tak ada? Tak ada lah. Kalau tak buku kat mana? Dalam rumah ke? Bukan. Luar rumah? Bukan. Tak ada lah tu. Lepas tu hakamu ala adam. Dia kata mereka ini mengatakan Allah Ta'ala itu adamun, tak ada sebenarnya. Ini sebab pakai akal. Fahadallahu bihil khalaiq. Allah Ta'ala bagi petunjuklah kepada hamba-hambanya. Wa awdaha bihi tara'iq. Allah Ta'ala jelaskan jalan-jalan. Wa akhraja bihin nasa minadh-dhulumati ila an-nur. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan dengan Nabi tadi manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Wa absara bihi minal ama. Dan Allah Ta'ala memberikan orang buta itu dapat melihat. Wa arsyada bihi minal ghi. Dan Allah Ta'ala beri petunjuk dengan Nabi tadi daripada penyelewengan al-ghi. Wa ja'alahu qasimil jannati wan nar. Maksud dia, Allah Ta'ala menjadikan Muhammad itu qasimil jannati wan nar. Apa dia? Dan terjemahan buku kata apa? Menjadikan sebagai penghuni syurga atau neraka.
Yes, dengan Nabi lah kita tahu siapakah penghuni syurga, siapa penghuni. Bukannya Nabi itu qasim. Qasim ni maksudnya pembahagi. Bukannya Nabi tu bahagikan kau syurga, kau neraka, bukan. Maksudnya dengan Nabi itu, kalau kita ikut Nabi, ada yang masuk syurga. Siapa tak ikut Nabi, dia masuk neraka. Kan hadis yang kita biasa dengar, kullu min ummati yadkhulunal jannata illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, setiap pada umatku semuanya masuk syurga kecuali orang yang enggan. Mesti dengarkan hadis ni? Tapi kita akan ulang balik sampai melekat dalam kepala tu. Setiap pada umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk syurga tu? Iaitu waman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut sunnah aku, maka dia dah masuk syurga. Waman asani, siapa yang derhaka dekat aku, tak ikut sunnahku, faqad aba, dia lah maksudnya orang yang enggan untuk masuk syurga. Itu maksudnya qasimil jannati wan nar. Bukan Nabi itu yang memberikan siapa masuk syurga, masuk neraka. Tak, bukan hak Nabi. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, i'mali, beramallah kau. Sesungguhnya la aghni min anka minallahi syai'a, aku ni tak mampu untuk bantu kamu ya wahai Fatimah. Dia kata, ya Abbas, wahai Abbas, beramallah. Sesungguhnya aku takkan dapat mampu menolong kamu di akhirat kelak. Sedangkan akhirat kelak Allah Ta'ala boleh bagi, Nabi boleh bagi syafaat tak? Boleh. Tapi kenapa Nabi kata aku tak mampu? Sebab dia tak tahu sama ada Fatimah itu, Abbas itu dan ada adik-beradik yang lain itu mendapat izin daripada Allah Ta'ala untuk mendapat syafaat. Nampak? Lepas tu Nabi kata, aku tak boleh buat apa. Inni la amliku lakum darran wala naf'a. Sebab tu Nabi kata declare dalam awal Al-Quran kan, kata ketahuilah wahai Muhammad, bagi tahu kat orang ni, inni la amliku lakum darran wala naf'a, darran wala rasyada. Aku tak bagi kamu petunjuk, aku tak bagi manfaat, aku tak bagi mudarat. Aku hanyalah menerangkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Itu maksudnya qasimil jannati wan nar. Wa farraqa bihi bainal abrar wal fujjar. Dan Allah Ta'ala membezakan dengan Nabi itu, dengan Nabi Muhammad itu, siapa yang baik, siapa yang jahat. Jadi baik dengan jahat ni, apa dia punya ukurannya? Apa ukurannya? Ikut Nabi baik, tak ikut Nabi jahat. Itu isu dia. Kau jangan cakap tau, orang yang pergi konsert-konsert ni jahat, dia baik tau. Hati dia baik, dia tolong mak dia, tapi dia pergi konsert je. Dia kata tak, memang dia baik, Alhamdulillah, dia baik dengan mak dia, tapi itu pun jahat juga. Itu pun jahat juga. Tak ikut sunnah Nabi, jahat tu je. Tak ikut cara Nabi, jahat. Fujjar, al-abrar wal fujjar. Sunnah tu maksudnya sunnah yang wajib lah. Ada sunnah yang sunat kan. Ada sunnah yang wajibah, sunnah Nabi yang wajib kita ikut. Wa ja'alal huda wal falah fi atba'ihi, dan menjadikan petunjuk dan kejayaan pada pengikut-pengikutnya. Wa muwafaqatihi, dan siapa yang ikutnya dan menepati caranya. Wa dhalal wasyaqa fi ma'siyatihi wa mukhalafatih, dan kesesatan dan kebinasaan. Syaqa' ni kecelakaan, kebinasaan itu pada siapa yang buat maksiat kepadanya dan menyalahi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berjaga-jagalah kepada orang yang menyalahi sunnah Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Quran. An tusibahum fitnah, takut akan terkena kepada mereka ini fitnah, dan akan terkena pada mereka azabun alim, azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, kamu tahu tak apa itu fitnah? Fitnah itu apabila dibacakan kamu sunnah Nabi SAW, dibawakan kamu sunnah, kamu menolaknya dan mengambil pendapat kamu. Itu kata Imam Ahmad. Cantik. Tengok ayat kata apa? Jaga-jagalah daripada orang yang menyalahi sunnahnya. An amri an tusibahum fitnah, tahu terkena pada mereka fitnah, atau terkena pada mereka azab yang pedih. Fitnah tu apa? Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad, iaitu fitnah itu bila dibawakan hadis Nabi, itu syirik. Iaitu dibawakan hadis Nabi, dia tolak hadis Nabi sebab dapat dia sendiri. Maksudnya antara perkara yang jatuh kufur, kita akan belajar nanti, adalah menganggap bahawa pendapatnya lebih baik daripada sunnah Nabi SAW. Wamtahana bihil khalaiq, wamtahana bihil khalaiq fi kuburihim, dan dengan Nabi itulah manusia itu
diuji di dalam kubur. Kan soalan apa dia? Man nabiyuk, siapa nabi kamu? Dan jawapan siapa nabi kamu itu bukanlah berdasarkan hafazannya, adalah macam mana kita beriman dan mengamalkannya. Fahum fil kubur anhu mas'ulun. Dan manusia itu di dalam kubur tentangnya akan ditanya. Tentang nabi itu dia akan tanya. Wa bihi mumtahanun, dan mereka itu dalamnya akan diuji. Siapa sih Ibn Qayyim? Ibn Taymiyah, cantik mukadimah yang kita baca panjang-panjang tadi itu. Yang sedap ayat tu, kita percaya itu bukan kalam daripada Syekh Ashqar tu. Mutaakhirin tak mampu buat ayat macam tu. Mutaakhirin, orang yang datang kemudian ni, tak ramai yang mampu. Bukan tak mampu, tak ramai yang mampu membuat ayat yang sesedap tadi tu. Dia ambil pada mana? Hadzal kalamut tayyib min kalamil alim ar-rabbani Syekhul Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ruhah. Allah Ta'ala muliakan rahaya, dari kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, kata-kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia. Cantik tak mukadimah tadi? Barulah kata Ibn Qayyim, penulis kitab ni, wa usalli ala alihi al-athhar, dan aku berselawat ke atas keluarganya yang mulia, wa sahbihi al-akhyar, dan sahabat-sahabat yang terpilih. Al-akhyar, sahabat-sahabat ni terpilih. Allah Ta'ala telah memilih sahabat manusia, sahabat Nabi itu sebagai orang yang akan bersama dengan Nabi. Lepas tu kata Ibn Mas'ud, kamu belajar pasal sahabat ni, belajar pasal sahabat. Satu kaum yang ikhtarahumullah li suhbati nabiyih. Kata Ibn Mas'ud, satu kaum yang Allah Ta'ala telah pilih untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Kalaulah kita yang pilih, saya rasa tak sebar Islam ni. Kalau kita kan? Tengah hari dah ngantuk, lepas makan tengah hari dah ngantuk dah, dah tidur. Lepas asar kan sibuk nak ambil anak sekolah. Lepas tu balik nak siapkan dinner untuk ni pula. Lepas tu apa yang kita boleh buat untuk agama ni? Kan? Hujung minggu nak pergi shopping, nak pergi IKEA, nak beli bantal, nak beli sarung bantal, apa semua. Contoh, bukan saya kata tak boleh pergi. Contoh, orang lelaki pula sibuk nak main futsal, apa semua. Macam itulah dia. Tapi sahabat-sahabat Nabi ni Allah Ta'ala telah pilih untuk jadi sahabat dia. Wa sahbihil akhyar abarra hadhil ummati quluban, kaum yang paling bersih hatinya. Ini daripada hadis Ibn Mas'ud dah tu. Wa afdaluha ilman, ilmu yang paling afdal lagi siapa? Sahabat. Wa aqalluha takallufan, yang paling sikit nak menyusahkan agama ni. Takalluf. Kita ni suka takalluf. Tahu tak takalluf? Benda yang Nabi tak susahkan, kita susahkan, kita beratkan. Nak ikut sunnah Nabi mesti kena pakai yang tergantung sebelah kanan tu. Ini baru ikut sunnah. Mana ada, Nabi tak pernah. Nabi nanti hari Khamis ni kelas Zadul Ma'ad, saya akan cerita bab ni. Dan kebetulan tengah baca kitab Zadul Ma'ad ni. Nabi ni ialah yang paling akal takalluf dalam berpakaian. Nabi yang paling tak susah pakaian. Nabi pakai semua jenis pakaian Arab. Orang Arab pakai. Style Yaman Nabi ada pakai. Nabi ada hullah Yamaniyah kan. Nabi ada pakai baju Yaman. Nabi ada pakai pakaian Arab. Nabi ada pakai kopiah. Nabi ada pakai serban. Nabi ada tak pakai kopiah. Ada pakai serban je tak pakai kopiah. Ada pakai kopiah je tak pakai serban. Ada pakai kain. Ada pakai baju. Ada pakai seluar. Nabi ada pakai seluar juga. Tekallufan. Tak semestinya macam tu. Maksud mesti ada satu pattern tu, mesti macam kain batik kan, tak? Gantung tu. Alhamdulillah. Jadi nampak tak? Jadi agama tu jadi macam ni ke agama? Ini macam arkam dia nampak ni. Ini tak. Orang pakai baju macam biasa kita, pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, itu sunnah. Lepas tu kata Syekh Abdul Aziz Ali Syekh kata, ikut pakaian kaum kamu itulah sunnah. Sebab Nabi ikut pakaian kaum dia. Cantik. Orang Yaman kan pakai baju macam tu je. Ustaz Ali mana pernah pakai jubah, pakai kain pelekat dengan baju Melayu je, nampak? Tapi masjid sempoi je, selama dia pakai kain pelekat dia baju Melayu. Tak nak sekali pun nampak pakai jubah. Dia kata, apa? Sunnah kan dia kata. Saya tak suka pakai kain pelekat sebab susah nak ikat. Takut terlucut. Pakai jubah. Saya pakai jubah sebab saya suka pakai jubah. Bukan sebab kita kata inilah paling sunnah. Tidak. Tak ada apa declare. Saya pakai jubah sebab jubah senang kan? Kalau kain pelekat kan terlucut naik. Kita pula jenis yang dia punya muka bumi tak rata kan?
muka bumi terata kan, jatuh kain tu. Macam kan ni bukan rekaan. Abu Bakar sedih kan? Abu Bakar sedih kan kain dia jatuh. Kata Rasulullah, sebab apa? Aku atak ahadu, aku jaga kain tapi jatuh. Dia kata itu tak termasuk. Dia kata itu bukan termasuk dalam isbat, tak termasuk dalam sombong. Okey, faham tu? Bukan sebab ustaz cakap lain, dia cakap lain, buat lain kan. Wa ala man salaka sabilahum wastanara binuril Islam. Dan mereka ini bercahaya dengan cahaya Islam. Wastamsaka bihadil Quran, dia ikut dengan petunjuk Al-Quran. Wa tabi'ar rasul khatim, dan mengikut rasul yang penutup. Wa ba'du, baru masuk wa ba'du, masuk amma ba'du. Jadi mukadimah lagi. Kan kata penulis ni bihadza fa hadza huwal juz' ar-rabi', inilah juzuk yang keempat daripada silsilah al-aqidah fi daw'il kitab was sunnah. Pengajian akidah menurut al-kitab was sunnah. Wa huwa kal kutubul ladzi sabaqathu, dan seperti kitab-kitab yang sebelumnya, jaa liyujliyal aqidata fi daw'il masadir al-asliyah, supaya menzahirkan akidah itu daripada dalam cahaya sumbernya yang asli. Sebab kita ni banyak akidah kita bukan daripada sumber yang asli. Nanti kitab ni kita bincang masalah isu Nabi Khidir. Nabi Khidir ni Nabi ke tak Nabi? Cantik tu dalam buku ni nanti insya-Allah. Yang jadi isu sampai sekarang kan, dia panggil Rijalul Ghaib. Tahu Rijalul Ghaib? Rijalul Ghaib itu orang yang ghaib. Dia orang tapi dia ghaib. Dia orang tapi dia ghaib. Dia gabungan antara kedua. Dia antara alam syuhud dan alam ghaib, alam nampak dan alam ghaib. Wallahu a'lam. Nanti kita akan bincang nanti insya-Allah. Ba'idan anit ta'qid wal jafaf. Tak nak sampai ta'qid, menyusah-nyusahkan, to complicate ta'qid. Wal jafaf, tak sampai dry. Wal mustalahat al falsafiyah, yang jauh daripada benda yang menyusahkan, daripada dry, daripada wahyu, dan juga daripada istilah falsafah. Wal kalamiyah, dan juga ahli kalam. Apa tu falsafah dan ahli kalam? Iaitu golongan yang bincangkan akidah pakai falsafah dan akal. Siapa ni? Golongan al-Asy'ariyah wal Jahmiyah. Golongan Asy'ariyah, Jahmiyah yang buat sifat 20 tu golongan Asy'ariyah lah. Itulah golongan yang pakai akal. Sebab itulah Harun al-Rashid kata apa? Aku mencari-cari orang yang kufur. Macam mana jenis kufur ni? Apa itu orang yang kufur? Maka aku jumpanya pada orang Jahmiyah, iaitu menolak sifat Allah Ta'ala ni. Aku cari golongan yang, apakah itu maksudnya golongan yang pakai akal? Kata Harun al-Rashid, aku jumpanya pada Mu'tazilah, pada golongan yang suka nak pertikaikan Al-Quran dan Sunnah pakai akal dia. Dah aku nak tahu, nak kenal apa itu maksud orang bohong, dan aku jumpanya pada Rafidah. Aku jumpanya pada Rafidah, orang kaki bohong. Harun al-Rashid kata, dah aku cari orang yang berkata benar, dan aku tak jumpa melainkan pada Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Cantik ni. Ini diambil daripada kitab Ibn Abdul Bar, Jami'ul Fadl Ilm wa Ahli, kelebihan ahli ilmu, iaitu ahli hadis dan ilmu hadis dan kelebihannya. Wa mabahithur rasul wa risalat mutadakhilah tadakhulan kabira. Dan masalah bincangan rasul dan risalah ini dua-dua ada kena mengenakan, risalah dengan rasul. Oleh itu, walidha ra'aitu an yasdir hadhanil aslani fi juz'in wahid. Maka aku rasa bagusnya kalau kita kumpulkan dalam satu bab, risalah dan risalah. Wa min ajli hadha at-tadakhul qala al-bab al-awwal alladhi yabhathu fi ar-rusul. Oleh sebab itu panjang, bab pertama tu panjang sikit. Sebab tu bab pertama tu paling penting sekali. Sebab tu saya sengaja baca mukadimah ni panjang-panjang sikit supaya sempat sampai kitab. Sengaja saya baca mukadimah ni, saya hurai panjang sikit supaya kita sempat sampai ke poin kita. Wa min ajli hadha tadakhul tala al-bab al-awwal alladhi yabhathu fi ar-rusul wa dhamir al-bab al-thani alladhi yabhathu fi ar-risalah. Dan bab kedua kita akan bincang pasal risalah. Kalau kita tengok nanti buku ni, insya-Allah bab kedua berkenaan dengan risalah. Apa itu risalah? Apakah itu perbezaan antara nabi dan rasul? Risalah nabi dan risalah rasul, apa beza dia? Wa ma dhalika illa li anna mabahith ar-rusul tadammanat kathiran fi mabahith ar-risalah. Lebih kurang ayat sama juga. Jadi dia kata, dan bab yang pertama terdiri daripada 8 fusul. Mari kita tengok teruslah. Kita tengok isi daftar isi. Ini adab baca kitab juga ya. Baca daftar isi, baca fihris. Betul tak? Ustaz kita semua nasihatkan baca fihris. Sebab apa?
seolah-olah dah baca kitab. Seolah-olah kita baca. Seolah-olah macam dah baca satu kitab. Paling kurang bila kita baca poin ni, katakanlah tak sempat baca kitab ni, katalah ustaz pergi mana ke, selalu ponting ke, apa ke kan, selalu cancel kelas ke, pergi cuti ke, pergi umrah ke mana ke. Jadi dia kata kalau kita pernah baca fihris ni, baca dia punya apa tu, indeks ni, bila kata Nabi Khidir ni Nabi ke Rasul? Aku pernah baca lah indeks tu, ada perbincangan dalam kitab ni. Buka lah. Jadi kita tu ustaz tu kan pandai sangat sebenarnya. Dia dah baca, dia baca indeks tu banyak. Dia baca indeks tu, okey, tahu dah kitab ni cerita pasal apa. Buka kitab sebelah pula, baca indeks lagi. Kitab ni pasal ini sebenarnya. Buka kitab sebelah dah tak? Mana sempat baca kitab Ibn Taymiyah panjang ni? Nak minum teh tarik lagi, nak pergi beli ni lagi, nak pergi shopping lagi Disko. Okey, mari kita baca. Dah berpuasa dah ni. Jadi bab 1 kita akan tengok, nampak daftar isi definisi Nabi dan Rasul. Kita akan tengok apa maksud Nabi dan Rasul. Betul ke orang kata Nabi tu yang disuruh tak disuruh menyampaikan risalah, dan Rasul tu disuruh menyampaikan risalah? Dan kita baca masa sekolah dulu kan, Rasul ni laki dapat wahyu tapi wajib sampaikan. Nabi tak wajib sampaikan. Betul ke takrifan ni takrifan yang disepakati para ulama ataupun ada perbincangan di sebaliknya lagi, insya-Allah. Dan kita tengok urgensi iman kepada para rasul. Apakah kepentingan urgensi itu, kepentingan beriman kepada para rasul? Apa kaitan? Kenapa kena wajib beriman kepada rasul? Kalau tak ada rasul ni tak boleh ke? Contohnya. Macam Kasih Ahmad, contohnya. Kalau tak ada rasul ni boleh ke? Kita percaya Quran je. Adakah tugas rasul ni hanya menyampaikan Quran je? Yang lain tak saya sampaikan. Hadis tu bukan Quran. Contohnya jumlah Nabi, betul tak? Jumlah Nabi ni yang macam kita bincang 313 dan 124,000 para Nabi. Rasul itu 313. Betul ke? Ada tak pula Nabi-Nabi yang tidak diceritakan kepada kita? Dan siapakah Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran? Nabi dalam masa Arab, Nabi yang kita ketahui dari hadis tapi tidak dari Quran, dan orang-orang saleh yang diragukan kenabiannya. Macam contohnya Luqman, Tubba', Khidir, yang sentiasa ada perbincangan berkenaan dengan adakah Khidir ni Nabi ke wali. Soalan yang biasa kan, adakah dia Nabi ataupun para wali. Soalan ni sentiasa, tiap-tiap tahun mesti keluar soalan. Jadi waktu bila mengaji kitab ni jangan tanya dah, kalau kelas ni Ustaz, Nabi Khidir Nabi ke wali, tu marah lah tu. Bab yang kedua, kebutuhan, keperluan manusia kepada Rasul. Saya tak faham macam buku ni Itu yang baca buku doa Indon pergi tawaf kat Mekah. Dia baru beli buku tu, kena bang, nak pergi umrah kan? Nah, baca buku ni. Bagus ke buku ni? Baru dapat, besok nak pergi umrah dah ni. Ya ke? Bagus. Okeylah, ni bacalah. Sekali bila baca pergi tawaf pusing. Ya Allah, aku butuh kepada rahmat-Mu. Butuh. Apa butuh-butuh kat depan Kaabah ni? Ini tak biasa baca buku Indon lah. Butuh ni maksudnya keperluan manusia kepada Rasul. Ini pendahuluan. Ini penjelasan Ibn Qayyim, cantik Ibn Taymiyah. Perbandingan tentang perlunya manusia kepada ilmu Rasul. Mungkinkah akal tidak perlu kepada wahyu? Boleh tak akal tak perlu kepada wahyu? Kita ni selalu pakai akal, pakai sedap perasaan kita kan. Apa, speak up your mind, apa orang putih kata tu? Speak your mind. Bukan semua dalam mind kita boleh speak. Ada benda kufur tu tak? Mind kita ni ada banyak benda jahat, betul tak? Kadang-kadang mind kita nampak muka mamat tu rasa terajang ke mamat tu. Betul tak? Ada tak? Ada tak? Ada, kat office tu ada muka yang kita macam menyampah, jaki je tengok kan? Betul tak? Ke tak ada? Ke mulia sangat? Lelaki tak rasa sendiri. Ada kan? Saya masa form 4 ada seorang, tengok muka mamat tu. Sahabat saya, Duen, masa mula tengok tu, Allah menyampah, aku rasa nak terajang mamat. Kalau speak up your mind, aku tak cakap, aku rasa nak terajang dengan kau ni. Bukan benda speak up your mind. Lepas tu Nabi kata apa pada hadis sahih Muslim kan? Kata, ya Rasulullah, inna la najidu fi anfusina, kami dapati dalam diri kami ini, lau natakallama bihi kafarna, kalau kami cakap kami jadi kufur. Afa wajadtumuhu, kata Rasulullah, betul ke kamu ada dalam hati kamu? Naam, zaka sarihul iman, itu tanda kamu beriman. Iaitu dia ada benda tak elok tapi nak lepaskan tapi dia tak lepaskan sebab takut jatuh kufur. Maka berkata itulah iman. Maksud kamu takut kufur sebab tu kamu simpan, kamu tak keluarkan. Ini kapi aja, speak up your mind, speak up your mind.
Itu keluar kecil-kecil dah keluar kata kufur tu, 18 tahun dah kata dah. Dia kata apa tu cerita Al-Qadim baru ni, saya tak solat dah ustaz ya. Pula 18 tahun 19 tahun boleh kata saya tak solat dah. Kalau anak aku sekejam Dia sedap je cakap 18 tahun 19 tahun. Sebab dia ajar daripada kecil. Kita ajar anak kita cakap benda yang boleh cakap, jangan cakap benda yang tak boleh cakap. Benda yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan cakap. Itu orang kafir ya. Jadi mungkinkah akal tidak butuh, tidak perlu kepada wahyu? Kekeliruan pendapat kaum Brahma Hindu. Cantik ni nanti. Bidang-bidang akal. Kat mana akal tu boleh? Yang baru ni Syekh Ibn Kathir ada diceramah kan berkenaan dengan the role of reason and betul. Itulah dia. Jadi posisi akal terhadap wahyu. Cantik bab ni, sangat besar bab ni. Bab ni kalau kita faham betul-betul, banyak akidah-akidah menyeleweng ni kita boleh buang dah. Kita akan ambil akidah salaf, akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Tugas-tugas para rasul pula. Apakah tugas rasul? Menyampaikan dakwah. Jadi rasul ni bukannya buat kapal kerja rasul, bukan buat bubur, bukan kerja dia main tongkat je, main pecah, bukan kerja tu je. Orang kita kalau cerita pasal Nabi itu je dia concentrate, betul tak? Pasal Nabi Yusuf handsome, pasal itu concentrate handsome, itu yang sibuk baca surah Yusuf semua tu. Bila mengandung semua nak sudah dapat anak handsome. Kalau hidung suami isteri dah kemek, dia tak boleh jadi mancung. Betul. Dia genetik. Bacalah surah Yusuf pun satu kali pun dia anak saleh. Bukan saya kata apa, kepercayaan yang tak betul ni. Maksudnya dengan baca tu tiba-tiba, kalau tiba-tiba mak dia kemek, bapak dia kemek, keluar mancung. Kata nak siapa ni? Ini kata Allah Ta'ala jadikan, ni fitrah manusia. Bacalah Quran semua sekali ya. Siapa lagi handsome, Nabi Muhammad ke Nabi Yusuf? Kamu tak baca surah Muhammad? Contohnya. Betul kalau baca surah Baqarah jadi lembu. Kita biar. Lepas tu kita jangan cakap sembarangan dalam agama ni. Baca An-Nahl lebah, Al-Ankabut Spiderman. Dah buat sikit lah, dah mengantuk jadi serius kan. Dah buat sikit. Kalau tugas para rasul menyampaikan dakwah, mendakwahkan ajaran Allah, beri kabar gembira, berbaki dan mensucikan jiwa. Jadi tugas kita juga mensucikan jiwa. Sebab itulah ikut sunnah itu cara menyucikan jiwa. Bila orang tak nampak cara sunnah tu cara menyucikan jiwa, maka sebab itulah dia pergi cari jalan lain. Siapa duduk dalam ni, dalam kubur buatan ni, sucikan jiwa. Sunnah tak boleh sucikan jiwa. So betapa dalam gua ni, sucikan jiwa ustaz kata. Kenapa perlu sucikan jiwa dalam gua? Yalah, jiwa kita penyakit, kita perlu sucikan jiwa. Sunnah Nabi tak boleh sucikan jiwa. Yalah, tapi dah keluar mazhab tapi. Keluar mazhab tapi, bahayalah mazhab tapi. Luruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang sesat. Cantik. Apa ramai orang yang bila menyimpang daripada akidah yang tak sahih sebab jauh daripada sunnah. Kalau kita patah balik ke sunnah, insya-Allah dia jelas akidah dia. Tak macam akidah yang kita tak clear, tak faham macam mana Allah Ta'ala apa semua. Memimpin umat dan seterusnya wahyu pula. Kenabian adalah kurnia Tuhan, bukannya dicari-cari. Seperti yang dikatakan oleh sebahagian pelatihan-pelatihan ni. Dia kata Nabi Ibrahim betapa itulah sebab tu dia dapat Nabi. Nabi Muhammad SAW betapa itulah sebab tu dapat wahyu. Innalillah wa inna raji'un. Itu dia kata sebab Nabi betapa itulah. Sebab tu dia kata kita ni perlukan pertapaan. Itulah dia buat satu latihan-latihan betapa nanti kita akan dapat kepandaian yang tak diberi. Innalillah wa inna raji'un. Ini adalah satu bentuk yang kesilapan dalam masalah akidah. Sebab itulah Mufti KL kata pelatihan tu sesat. Cukuplah kat tu. Nak tahu apa dia lepas kelas. Cara Allah memberitahu para Nabi dan Rasulnya. Macam mana Nabi wahyu tu sampai? Kalau siapa mengaji kitab Zadul Ma'ad, Muqaddimah tu dah ada dah. Cara Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada Rasulnya. Mimpi para Nabi, Allah berbicara kepada Rasulnya dari balik tabir, lewat perantara malaikat, cara datangnya malaikat kepada Rasul, pendahuluan wahyu, pengaruh malaikat kepada Rasul. Sifat Rasul pula kemanusiaan, kemampuan manusia mengemban, iaitu menanggung risalah. Mengapa para Rasul bukan malaikat? Kata baca surah Al-An'am tu kan. Surah Al-An'am kata walaula qalu laula unzila alaihi malak. Takkan boleh kalau utuskan Rasul di kalangan malaikat?
Walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzurun. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la jalbasna 'alaihim ma yalbisun. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia kata kalau kami turunkan nabi itu di kalangan malaikat, nescaya mereka akan suruh. Kenapa tak Allah Ta'ala jadikan malaikat ni macam kita? Yalah, nak tunjukkan cara. Mereka akan beralasan bahawa itu malaikat. Kita ni Nabi SAW yang manusia tu pun, bila kita kata Nabi buat macam ni, dia akan jawab apa? Itu Nabi. Itu mazhab yang kedua. Pertama mazhab tapi, yang kedua ni mazhab itu Nabi. Itu bahaya tu mazhab tu. Nabi SAW buat macam ni, itu Nabi. Itu mazhab yang kedua. Bahaya ni. Mazhab kedua, mazhab itu Nabi. Kalau siapa mau datang kelas saya mungkin tak dapat sebenarnya sarkastik ni lah. Maksudnya ialah bila kita cakap kat dia sunnah Nabi, dia akan cakap, lah ustaz itu kan Nabi, kita tak sama dengan Nabi. Alasan dia tak nak terima sunnah tadi sebab dia alasan dia kata itu Nabi. Nabi ni maksum, dia ampunkan dosa. Kita tak maksum, tak boleh lah macam tu. Macam satu kes dia, lelaki tu marah-marah kan, marah, kata aku nak terajang lah, aku nak tumbuk dia. Apa salah? Kata, asal kau marah sangat ni? Yelah, aku ni manusia biasa, aku bukan Nabi. Cik lah alasan dia. Cantik tak? Tengoklah melodi, tahulah siapa lelaki tu. Dia kata begitu. Tak, tertengok. Tertengok, bukan tengok. Tak tengok, bukan sengaja tengok. Saya ada kelas ayat, saya ada kelas ayat. Nanti saya ada kelas. Konsekuensi sifat manusia pada Nabi mereka makan, minum, tidur, menikah dan punya anak. Para Nabi mendapat ujian. Nabi juga ada meninggal isteri, Nabi juga meninggal anak, Nabi juga meninggal ayah, Nabi juga meninggal. Para Nabi ini kan semuanya, Nabi juga diuji dengan wanita, Nabi juga diuji dengan harta, Nabi juga diuji dengan kuasa. Sama macam kita. Allah Ta'ala jadikan Nabi ni macam kita, sama ujian ni sama juga. Mereka sama sekali tidak mempunyai sifat ketuhanan atau malaikat. Ini poin yang penting yang kita akan bincangkan, iaitu Nabi ni bukan Allah Ta'ala. Jangan letakkan makam Nabi lebih dari itu. Maka tak boleh kita sebut madad ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Ini syirik akbar yang keluar daripada Islam. Syirik doa ni keluar dari Islam. Iaitu dia kata madad. Madad tu apa? Bantuan ya Rasulullah, bantuan ya Rasulullah. Mana boleh, ini syirik. Ni gitu, kita risau tu. Ramai-ramai suka sangat konsert ni, takut dah madad ya Rasulullah. Mula-mula dia tak tunjukkan, memang tak tunjuk dalam TV benda tu. Sampai ikut dalam lama jadi madad ya Rasulullah. Semua tahu benda ni. Hanya para sahabat kita yang pernah join. Depan TV dia tak sebut mandat. Dia tahu kalau sebut ni kontroversi. Lama ustaz kita akan tentang, akan lawan secara zahirnya. Tapi mula-mula dia tak sebut. Dia mula-mula nyanyi je. Lama-lama dah terpengaruh, dah start pakai sebelah kanan sangkut tu. Lama nanti madad ya Rasulullah. Nanti pergi istighasah dengan kubur. Ini semua benda yang bahaya dalam bab ni, kita kena mengaji betul-betul. Lalu kesempurnaan manusia, kesempurnaan dalam ciptaan zahir, bentuk zahirnya berbeza. Kesempurnaan akhlak, orang yang paling baik nasabnya Nabi Muhammad SAW, merdeka dan jauh dari perbudakan, tak pernah dihambakan. Nabi ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Kesempurnaan dalam mewujudkan ibadah, iaitu Nabi ini dari kesempurnaan dalam boleh mewujudkan ibadah. Laki-laki, hikmah diutuskan Rasul dari kaum laki-laki. Kenapa Rasul ni tak ada Rasul perempuan? Zaman Nabi, lepas zaman Nabi wafat, ada seorang perempuan mengaku jadi Nabi. Tapi Alhamdulillah dia taubat lepas tu. Kenabian wanita, boleh tak wanita jadi Nabi? Tak boleh jadi Rasul, tapi boleh jadi Nabi tak? Okay. Hal-hal yang hanya dimiliki oleh para Nabi, wahyu, ismah. Ismah tu apa? Maksum. Mata mereka tidak tidur sedangkan hati mereka tidak tidur. Mata mereka tidur sedangkan hati tak tidur. Ni berkenaan dengan Nabi. Lepas bangun tidur je terus sembahyang, kan? Para Nabi diberi pilihan ketika akan mati. Dia bukan macam Arqam, dia pilih-pilih. Nabi je yang boleh pilih. Nabi tidak dikubur kecuali di tempat wafatnya. Kita kalau meninggal, kita kena kubur dekat tanah perkuburan Muslim. Tak boleh tanam kat bilik kita. Tapi Nabi diberi kelebihan ini. Jasad mereka tidak dimakan tanah. Yang lain boleh tak?
Yang lain tu mungkin boleh, tapi tak sekonfirm para anbiya. Mereka hidup di dalam kubur. Maksud hidup dalam kubur, kat sini akan dipertikaikan masalah ni. Bincangan ni, adakah mereka hidup dalam kubur? Maksudnya kita boleh minta tolong dengan dia lah kalau dia hidup lagi. Maka syarat tu, syarat meminta tolong tu ada, syarat masih hidup. Kita kata nak minta tolong kepada makhluk ni, hayyan qadiran sami'an, hidup, sami', qadir. Kata Syekh Salih Abdul Aziz Ali Syekh, dia huraikan kitab Usul Salasah, dia kata syarat nak minta tolong kepada makhluk, al-isti'anah bil makhluk, minta tolong kepada makhluk ada 3. Hayyan, hidup, qadiran, mampu, yang ketiga sami'an, didengar. Jadi kalaulah kata Nabi hidup dalam kubur, masa kalau kita, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah ya Rasulullah, boleh tak? Kenapa tak boleh? Nabi hidup, dengar. Dengar tak? Ha? Kalau tak dengar, kenapa kita bagi salam kat kubur? Assalamualaikum ya ahli kubur. Soalan biar macam tu, biar tergantung. Jadi tak penting kelas, insya-Allah. Para rasul maksum. Para rasul itu maksum. Jadi maksum dalam mengemban, dalam menanggung risalah. Rasulullah dijaga dari pembunuhan. Wallahu ya'simuka minan nas. Rasulullah dijaga daripada gangguan syaitan. Dan Nabi kata apa? Turunnya qadrinya telah diislamkan. Tidak maksum dari sifat manusia. Tapi Nabi tak maksum dari sifat manusia. Maksudnya Nabi kadang-kadang boleh marah, Nabi boleh merajuk, Nabi boleh rasa tension, boleh. Seperti takut dan lupa. Yes, Nabi ada rasa takut, Nabi ada rasa lupa. Tapi kita tengok kat mana Nabi takut tu, kat mana Nabi terlupa tu. Adakah terlupa pada wahyu? Ada terlupa pada bukan wahyu? Kita akan tengok nanti. Nabi Ibrahim takut kepada tamunya. Nabi Musa takut nak jumpa dengan Fir'aun. Orang kata, lupalah ustaz ni penakut. Nabi Musa takut dengan Fir'aun? Tu Fir'aun ustaz. Yalah, Nabi Musa iman dia tu takut dengan Fir'aun. Iman aku? Alasan lah ni ya. Contohnya. Jadi itu kita tengok para ulama', ada yang sebahagiannya dia menyorok, ada sebahagiannya zahir. Pada zaman Imam Ahmad pun ada yang mengaku Quran tu makhluk supaya nak menyelamatkan diri dia. Okey, sikap Musa ketika melihat kaumnya menyembah anak sapi. Kita tengok nanti kan dalam Quran surah Taha tu, dia mengelabah dia, takut dia patah balik ke kaum dia. Adam lupa dan ingkar, Nabi Adam lupa. Seorang Nabi membakar perkampungan semut. Nabi kita lupa ketika salat zuhur 2 rakaat. Sebabnya maksum dalam mencapai kebenaran, dalam memutuskan perkara. Maksum dari syirik, maksiat dan dosa. Ini confirm, Nabi takkan buat syirik. Terjaga dari dosa-dosa besar, yes. Terjaga daripada dosa-dosa kecil. Maksumnya selain para Nabi, ada tak orang lain yang maksum? Al-Mu'iz Al-Fatimi, Al-Ubaidi, ini semua Fatimiyah. Para imam Syiah yang 12, rahsia dalam klaim kemaksuman. Kenapa diorang ni suka klaim diorang ni maksum? Bukti-bukti kenabian. Ni bab ni cantik Kita akan bawa semua bukti-bukti daripada hadis Nabi SAW yang bukti Nabi ni betul. Contohnya kita akan tengok nanti tanda-tanda dan mukjizat. Contoh-contoh tanda Nabi Saleh, mukjizat Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW pula, Isra' Mi'raj, sebelah bulan, banyaknya makanan, banyaknya air. Beliau terjaga dari musuh, doanya dikabulkan, menyembuhkan orang sakit, beritahu hal-hal gaib. Merintihnya pokok kurma kan, tempat Nabi baca khutbah tu. Okey, batu memberi salam kat Nabi. Nabi pegang batu tu 3 biji tu bagi salam kat Nabi. Nabi letakkan balik. Stempel kenabian, khatamin nubuwah, cop Nabi dengan unta mengadu kat Nabi. Ada hadis tu, ada riwayat Ahmad tu, unta mengadu kat Nabi. Unta tuan dia pergi belasah dia apa semua, unta tu mengadu. Orang tu tuan kata, Rasulullah, unta aku tak dengar cakap, kata. Nanti biasalah, bini pun tak dengar cakap suami. Apa tak lagi unta, kata Nabi. Sebab tu Nabi kata apa, kalaulah bolehlah seorang wanita sujud kepada suaminya, aku suruh wanita tu sujud kepada suaminya, kalau boleh makhluk. Itu hadis dia. Hadis unta tu ada kaitan dengan hadis yang kita biasa dengar tu. Kalaulah boleh seorang hamba wanita, seorang wanita manusia itu sujud kepada makhluk yang lain, dan saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya kerana kedudukan suaminya yang tu. Jadi kebiasaan pada selain Nabi, boleh tak selain pada Nabi ada benda-benda ni? Ya, karamah para wali. Cantik ni. Contoh karamah para sahabat, cahaya pada tongkat. Para sahabat ada tongkat, malam dia gelap, dia jalan, ada cahaya. Makanan yang berkah.
Tak apa, tak nampak kat sini, dengar je lah. Safinah dan serigala teriakan di Madinah menggema di Syria, karamah para wali yang lain. Dan juga kisah-kisah umat-umat terdahulu, iaitu berkenaan dengan kitab Injil, Taurat dan lain-lain, yang kita akan mengaji dalam bab ni. Lepas tu, keutamaan para nabi dan keterpautan mereka, kelebihan para nabi, iman kepada risalah. Waktu bab pertama tu panjang. Bahagian pertama berkenaan dengan nabi tu panjang, sampai muka surat 295. Kemudian barulah berkenaan risalah. Itu barulah berkenaan dengan risalah tu, tak panjang sangat. Nabi tu yang panjang. Jadi sebab itulah kita penting kalau dakwah corner cuba dapatkan kitab ni secepat mungkin lah. Kalau tak ada kitab ni, putus state lah bab-bab yang awal tu, supaya kita ada rujukan. Bab ni sangat penting, kitab ni, supaya kita dapat gambaran yang tepat. Bila keluar kelas tu faham betul lah, tak nak faham setengah. Dia mengaji, ustaz dah bagi semangat-semangat, lalah dia faham tu separuh je. Jadi tak, nanti yang salah faham, bila salah faham akidah ni dinukilkan yang salah pula, nanti bahaya. Lepas tu kita biar di kitab ni faham dia betul. Cukuplah setakat ni, 40 dah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan tak? Tadi kita cukuplah, naktafi bihadzal qadri. Alhamdulillah. Wa narakum insyaallah fi usbu'il qadim biidznillah taala. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.